Sifat Cuba awak harus baca bagi sifat Allah. harus bagi Allah apa? Sifat harus tidak masuk dalam iradah dia, Ustaz. Jawab dulu. Apa makna sifat harus? Sebab tu awak jadi masuk kok tu masuk ke ni. Selesai satu-satu. Apa makna sifat harus bagi Allah? Yang awak mengaji lah, yang awak faham. Allah mengada-meniada mungkin lah. Ya, kalau Allah mengada dan mentiadakan yang mungkin, itu maknanya apa? Sekarang ni, bila awak kata, jangan dengar, awak kata, awak mengaku sekarang ni, sifat harus bagi Allah, Allah mengadakan dan mentiadakan, itu iradah ke tidak? Saya tanya awak. Kita guna bahasa kampung yang senang. Itu iradah ke tidak? Tidak iradah. Panggil iradah, panggil apa? Itu kudrah. Mengada meniada takluk tandiji hadis bagi kudrah, bukan bagi iradah. Tandiji hadis pada kudrah apa dia? Itulah mengada meniada, ijab idam. Sebab tu saya cakap tadi, kenapa kita pergi sampai kepada kudrah? Perbahasan kita di iradah, di sifat iradah Allah, adakah boleh berubah dari tu? Awak pernah belajar tak macam mana sifat iradah dan kudrah ni dia berjalan seiring? Awak pernah belajar ke tak? Saya belajar. Hak tu saya tahu. Allah, kudrah Allah ni, Allah berbuat mengada meniada mungkin ni mesti seiring dengan iradah dia, apa yang dia tentukan. Ya, jadi apa yang awak nafikan tadi apa dia? Yang saya nafikan bila dia kata iradah Allah ini boleh berubah. Sekarang awak mengaku sekarang kudrah Allah mesti seiring dengan iradah dia. Awak mengaku tadi. Ya, saya tak pernah bantah yang tu. Jadi sekarang ni bila kita bercakap tentang kudrah, ada iradah tak? Kudrah ni datang ke diam dah, Ustaz. Sebelum tu maksud awak sifat Allah tu berbilang-bilang. Apa? Maksud awak kalau datang kemudian tu maksud sifat Allah berbilang-bilang lah. Berbilang-bilang. Sifat Allah memang banyak terhingga lah. Sifat Allah infinity tak boleh nak bilang lah sifat Allah ni. Sifat kamalat bagi Allah memang tak boleh bilang. Sifat kamalat bagi Allah satu je. Yang berbilang-bilang tu huraian kepada sifat yang esa. Awak salah. Sifat Allah tu esa, tunggal daripada sifatnya, af'alnya, sifatnya, zatnya. Semua esa. Yang berbilang-bilang tu huraian kepada sifat yang esa tu. Awak mengaji Allah esa pada sifat. Mengaji tak bab tu? Mengaji. Betul nanti tak? Dulu Ustaz kita bahas sifat iradah je satu ni. Saya tak nak masuk wahdaniyah ke kudrah ke. Sekarang ni awak sedang mengasing-asingkan sifat tu dalam keadaan iradah tu awak nak rojakkan dengan semua yang dah dibagi ulama dah buat cantik dah, tanjizil hadis, tanjizul qadim, suluhul qadim, dah susun elok dah dengan sifat-sifat yang diterangkan. Saya rasa sangat komplit yang Kak Azhar terang tadi. Jadi kemudian awak argue tu saya sendiri macam mana yang awak argue tu apa? Okey, Ustaz dengar buat baik-baik ya. Baik. Sekarang ni sebelum saya masuk ni tadi ada seorang tu dia kata dia argue bila dia kata bila geng-geng dalam ni kata takdir tu boleh berubah. Jadi entah apa nama dah dia mula-mula tadi tu dia pun datanglah dalil-dalil bahawa takdir ni tak boleh berubah. Jadi bila saya tengok ramai dalam ni 2-3 orang memang dia kata di dalam dalil yang Aiman dia yang bagi dalil dalam kitab dia tunjuk dalam Kak Azhar punya live tau. Pandangan daripada Imam Ghazali dia sudah jelas mengatakan bahawasanya doa itu menjadi asbab tertolak ataupun tidaknya. Jadi jadi dia sebenarnya salah faham saja pun masalah dalil tu. Kalau dia baca banyak-banyak kali dia akan faham pun. Tetapi sekarang sebenarnya macam ini, kamu harus asingkan antara qada and qadar dengan tanjisi qadim ataupun suluhi qadim ataupun tanjisi hadis. Ini kamu harus asingkan dulu. Bila kamu mengatakan apa sifat harus kepada Allah itu kamu sudah tahu ini suka-suka Allah mentiadakan ataupun mentiadakan ataupun mewujudkan ini kan ini sifat harus bagi Allah bukan. Jadi kalau kamu sudah mengetahui bahwasanya mentiadakan ataupun mentidakkan ini ada merupakan satu sifat harus bagi Allah, maka kamu tidak akan mengatakan maknanya Allah ini jahil sedangkan Allah menentukan
menentukan dengan sifat ilmunya. Bila berubah maknanya akan jadi jahil. Ini sudah lain macam. Tetapi sekarang Kak Azhar punya punya bateri sudah habis. Ustaz, terima kasih sebab masuk Kak Azhar. dalam live ini. Gaza. Sama-sama. Bagi Ustaz habiskan kesemuanya. Silakan. silakan, Kak Azhar Ustaz. punya ni tinggal 13. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz, ajar orang yang berlagak pandai ni, ajar dia cukup-cukup Ustaz. Tafadhol. Baik. Bukan macam Dah, tu. bukan macam tu. Jangan Tak, macam tu. kita tidak menilai dan menghukum Aiman macam tu, ya. Baik, kita bermuzakarah secara sihatlah. Betul. InsyaAllah. Jadi takluk ini khusus pada sifatnya pada ini, takluk ini sifat dia qadim. Kita faham satu-satu. Kerana yang disebutkan takluk sifat qadim, kenapa? Kerana dia masih pada azali, pada azali itu belum wujud pada kenyataan yang bersifat dengan suatu, sama ada waktu ataupun tempat, ataupun disebut dengan perkataan baharu. Aiman jelas tak setakat tu? Takluk apa ni? Ini sekarang Ustaz cakap pasal takluk sifat apa ni? Baik. Kita sekarang ni saya nak sebut satu persatu. Dalam ilmu tauhid disebut kataan takluk. Okey, pembahagian takluk yang Aiman tahu ada berapa? Tengok pada sifat lah. Kalau sifat iradah. Tak. Bukan tengok pada sifat. Dalam kitab dah tetap dah. Berapa bilangan dia dah tetap dah. Bukan tengok pada sifat. Sekarang ni Aiman tahu, sekarang ni takluk, sifat takluk ni ada berapa pembahagian dia? Silakan Aiman nak jawab tak tahu. Kalau tak tahu, mengaku tak tahu. Takluk ada berapa? Suluhul qadim, tanjizul qadim, tanjizul hadis. Okey, maknanya ada berapa? 3. Okey, baru jumpa nota tu kan. Baik. Sekarang tak ada. Sekarang ni tadi bila saya tanya kata ikutlah pada sifat, dia bukan ikutlah, dia memang dah ada bilangan dia, tak apa. Baik. Memang kena ikut sifat Ustaz. Kalau Saya tanya pembahagian. Saya tanya pembahagian dulu. Tidak ada tanjizul hadis. Awak tak faham soalan, sebab tu awak jadi bertengkar dengan yang geng-geng lain tadi, sebab awak tak faham soalan. Saya tanya pembahagian. Awak faham maksud pembahagian? 3 tadi awak sebut, betul lah, selesailah. Tapi awak nak rojak jenis awak suka menyampuk dan awak suka rojakkan semua benda. Itu masalah awak sekarang. Bila saya tanya definisi, awak tak boleh jawab. Kan? Sebab apa? Sebab awak menyampuk, awak suka mencelah masa orang bagi penjelasan dan awak tak faham soalan. Jadi sekarang ni yang 3 tadi tu, okey, bagi satu-satu untuk selesaikan masalah persoalan awak tadi tu yang awak tak setuju dengan bab iradah tadi. Okey, awak tahu ke tidak definisi suluhul qadim, tanjizul qadim, tanjizul hadis? Tahu ke tidak? Definisi, tapi kalau maksud dia saya tahu. Okey, bagi maksud apa bagi maksud? Murak pada suluhul qadim dan qadim tu. Bagi murak dia satu-satu. Suluhul qadim ni boleh pada sedia kala, tanjizul qadim ni tunai, maknanya mesti dah. Pada sedia kala, tanjizul hadis tunai pada betul. Itu suluhul qadim tadi tu. Jawab selesai atau suluhul qadim dulu. Tadi awak sebut apa? Suluhul qadim? Boleh atau tidak. Boleh maksud dia boleh. Boleh atau tidak? Boleh ke tidak? Bukan maksud dia boleh atau tidak, maknanya boleh saja pada sedia kala, maksud dia macam tu. Salah. Suluhul qadim maksud dia sejak azali lagi Allah boleh mengada dan mentiadakan sesuatu walaupun benda tu sesuatu tadi belum wujud. Itu definisi dia. Iyalah, itu kitab dalam awak sebut tadi boleh jawab atau tidak tu. Tak ada. Jelas-jelas awak jawab salah tadi. Sama fahaman saya macam tu. Susun ayat saya mungkin saya jangan susun ayat. Awak fahaman saya betul dah macam tu. Saya screen record ni, awak jawab jelas. Awak tadi boleh saja dan tidak ada tidak boleh. Boleh saja awak cakap. Jelas-jelas. Boleh atau tidak kan sebut tadi? Salah. Boleh atau tidak? Tak, awak tak sebut boleh atau tidak. Awak sebut boleh. Tidak ada tidak awak cakap. Dia boleh sahaja. Awak jelas sebut perkataan sahaja. Awak kata dia tak boleh sahaja. Tak dengar balik lah kalau tak percaya. Memang saya dengar. Very clear. Kalau tidak saya tak cakap salah. Saya bukan nak cari salah awak. Tapi bila awak jawab salah, awak jangan kona-kona. Awak cakap bila salah-salah. Saya bukan nak cari salah awak tak. Tapi kalau saya guru, awak jawab salah, takkan saya nak kata betul juga. Jelas-jelas awak kata boleh sahaja tadi.
Dan dia pada azali boleh mengadakan dan boleh mentiadakan walaupun benda tu belum wujud lagi. Jadi sekarang ni boleh mengadakan dan boleh mentiadakan tu, itu masuk dalam kehendak iradah Allah ke tidak? Boleh mengada atau tiadakan tak ada kaitan dengan iradah, tu kudrah. Mana datang kudrah kalau tak ada iradah? Ya Allah Tolong Ustaz, jawab, mana datang kudrah kalau tak ada iradah? Nanti dulu Ustaz. Sifat iradah dan kudrah tu dia Allah berkuasa menjadikan sesuatu dengan kehendak dia. Dan dengan kehendak dia juga dia berkuasa menjadikan sesuatu. Jadi macam mana? Kenapa dengan kehendak ya Allah Ustaz? Allah mengadakan sesuatu dengan kehendak. Pelik Ustaz. Apa yang pelik? Sebab awak asingkan sifat jadi dua. Sebab tu saya kata sifat Allah Esa. Sebab awak duk nampak dua. Dua lah, satu kudrah, satu iradah. Mana itu pada huraian, bukan pada sifat. Sifat tu Esa. Awak faham tak? Sifat Allah tu Esa. Kalau awak kata sifat Allah dua, awak syirik. 20 tu huraian kepada sifat yang satu yang Esa. Bukan 20 tu 20 sifat. Awak faham tak? Macam mana kalau kata 20 jadi syirik? Kalau awak kata baik, Allah yang Maha Esa, Allah tu Allahu Ahad tu, Ahad pada zat dia saja ke? Pada sifat, pada af'al dia bukan Ahad? Saya faham macam ni. Allah zat yang Maha Esa bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Maksudnya sifat tu ada banyak lah, tapi tiap satu sifat tu Esa. Macam kudrah yang Esa lagi qadim. Dah jadi berbilang-bilang. Itu dah jadi berbilang-bilang sebenarnya. Sebab tu puak-puak Wahabi dia serang Asy'ariyah dengan bahasa awak tu lah. Sebab menunjukkan Tuhan ni punya banyak sifat. Sedangkan sifat Allah tu, kita menafikan yang sifat Allah tu berbilang-bilang, sebab Allah tu Esa pada zat, pada sifat, pada af'al. Yang kamalat 20 dan tidak terhingga itu huraian kepada sifat yang Esa. Bila awak kata sifat Allah berbilang-bilang macam tu, padanlah jadi bola tanggung Wahabi duk bantai Asy'ariyah. Walhal Asy'ariyah tak kata macam tu pun. Awak faham ke tak? Habis tu kalau faham macam saya ni, kufur ke Ustaz? Dah tu Wahabi dah. Fahaman kufur ke? Tak, adakah saya kata awak kufur? Bukan fahaman, saya tak kata saya. Fahaman macam ni kufur ke? Kufur salah lah, sebab saya tanya awak, kul huwallahu ahad, Esa pada zat saja ke? Saya tanya awak tak mau jawab. Esa pada sifat, tapi tiap-tiap sifat tu Esa. Bukannya Allah ada satu sifat. Bukan tiap-tiap sifat Esa. Itu salah. Sebab Allah yang Maha Esa tu yang kita duk sebut 20 oleh Imam Abu Hasan Asy'ari tu huraian kepada sifat yang Esa. Bukan setiap sifat tu Esa. Tak. Huraian. Sebab awak buka pula kitab Risalah Tauhid. Dia sebut apa? Barang siapa yang mengatakan yang menjadikan itu iradah Allah atau yang menjadikan itu kudrah Allah tidak merujuk kepada zat yang Esa tadi, maka kufur. Awak baca kitab Risalah Tauhid. Bahasa awak tu dinafikan dalam kitab Risalah Tauhid. Awak pergi buka kitab Risalah Tauhid, awak cek dulu. Saya sekarang ni, saya nak sebut berapa banyak poin yang disebut oleh Aiman tadi, yang perkara tersebut dia sendiri pun tidak faham dan tak tahu, bahkan definisi yang dia bagi pun salah. Dia menceritakan benda yang mengikut apa yang dia faham sebelum ni, walhal definisi itu pun dia tak tahu dan salah. Jadi saya jawab secara fakta dengan kitab, termasuklah apa yang dia sebut tadi. Maknanya Allah menjadikan satu-satu tu, tengok dalam kitab Risalah Tauhid, benda tu betul ke salah. Macam mana Ustaz boleh kata Allah meniadakan dengan iradah? Bila saya kata? Tadi bila saya kata Allah meniada dengan kudrah, Ustaz kata saya nak mengasingkan iradah dengan kudrah. Sebab awak kata, oh saya tak nak bincang bab kudrah, walhal benda tu seiring. Yang tadi awak mengaku bahawa kedua-dua sifat tu seiring. Sebab apa? Dia sebenarnya sifat yang satu. Awak pula mengaku 20 sifat tu setiap satu tu Esa. Salah. Mana sifat Allah berbilang-bilang macam tu? Basic pun awak dah gagal. Saya sebut basic awak gagal merujuk kepada kitab. Sebab dalam kitab Tauhid tak sebut macam tu. Jadi soalan, kalau awak kata benda tu Esa, baik awak sebut sifat tu Esa, yang ni Esa, tolong sebut kitab mana awak rujuk. Awak rujuk fakta tu, fakta ilmu ni biar fakta yang jelas. Awak rujuk kitab mana? Saya pun masih belajar. Saya pun masih menuntut ilmu. Dah 40 tahun saya menadah kitab. Saya tak jumpa yang awak sebut tu dalam kitab, saya tak jumpa. Awak rujuk kitab mana? Apa statement yang mana?
Yang awak kata setiap satu sifat tu esa, yang ni esa, yang kudrah esa, awak asingkan semua tu, awak rujuk kitab mana? Tapi memang ada Ustaz dalam Tuhfatul Murid. Sifat ma'ani ni memang berbilang. Sifat ma'ani ni dia mausuf juga. Setengah daripada mausuf adalah sifat-sifat ma'ani. Jadi sifat-sifat ma'ani ni dia boleh bersandar dengan sifat-sifat, kita kata sifat-sifat nafsiah. Itu pada kita sebut sifat ma'ani berbilang itu pada lurah, pada bahasa. Tak tuan. Sebab sifat ma'ani, kalau ikut kaedah ulama, kalau dibukakan mata, kan, diangkat hijab kita boleh nampak sifat ma'ani itu betul-betul ada. Betul boleh rujuk dalam Tuhfatul Murid, Baqarah Amani. Saya baca Tuhfatul Murid, Baqarah Amani, semua saya baca. Termasuklah tu. Dan sebab kita tu faham peta sifat ma'ani tu, kan dalam Tuhfatul Murid kan dia ada bagi peta sifat ma'ani kan. Tuan, dari sudut fakta, dari sudut tulisan, penghuraian kepada sifat yang esa tadi saya sebut, sifat Allah tu esa. Allah tu esa pada zat, pada sifat, pada af'al. Jelas yang tu clear. Bila sebut Allah esa, maka di dalam menghuraikan dia macam ni tuan. Saya rasa tuan silap faham. Boleh bagi saya masa, sifat ma'ani kita terjemahkan dengan makna ismi. Maknanya tiap-tiap sifat ma'ani tu esa. Tiap-tiap satu sifat ma'ani tu esa, sebab tiap-tiap satu sifat ma'ani tu sifat jenis ada. Bila sifat jenis ada, so sifat tu boleh jadi mausuf. So setiap mausuf ada sifat lain boleh sandar pada dia. Contohnya seperti sifat salbiah. Sifat ma'ani itu huraian kepada apa? Tujuh tu ma'ani tu huraian kepada apa? Tiap-tiap sifat ma'ani tu sebab saya sebut tiap-tiap sifat ma'ani. Mana ada 7 sifat ma'ani. Tiap-tiap sifat ma'ani tu sifat yang wujudiah, Ustaz. Wujudiah dia berasingan. Sifat yang wujudiah betul, tapi dia huraian kepada apa? Huraian pada sifat ma'ani lah, sifat yang wujudiah. Tak. Sifat wujudiah tu yang wujud tu apa, zat kan? Tak, dengar Ustaz, dulu. Satu-satu. Kita kena faham sifat ma'nawiyah, Ustaz. Macam ni. Dengar. Saya kita kena faham sifat ma'nawiyah, Ustaz. Kalau kita kata sifat ma'ani tak wujud, kalau kita kata sifat ma'ani tak wujud, siapa yang cakap sifat ma'ani tak wujud? Saya sebut sifat tidak berbilang-bilang pada huraian yang Ustaz, sifat dan zat itu tidak wujudiah lah, dia berbilang-bilang, Ustaz. Wujudiah tu apa? Pada sifat wujudiah tu pada apa? Sifat ma'ani ni sifat yang bangsa ada. Iya, bangsa ada. Kita tak nafi, kita bersetuju, sepakat bangsa ada. Tapi saya tanya yang tuan tak jawab, bila sifat ma'ani ada 7, huraian kepada sifat wujudiah pada Tuhan, termasuk zat dia ada 8. Cuma di sini kita kena faham sifat ma'nawiyah, iaitu sifat pelekat bagi sifat ma'ani dengan zat tu. Di situ kita tak kata. Apa beza ma'ani dengan ma'nawiyah? Ya, Ustaz. Apa beza ma'ani dengan ma'nawiyah? Ma'nawiyah mencelah. Sekarang ni tajuk asal dia takdir. Ni jauh sangat dah ni, Ustaz. Aiman kita nak, saya dia tajuk yang soalan tu Aiman, insya-Allah akan selesai. Kita bagi Tuan Zuhairi cakap dulu. Insya-Allah akan selesai tajuk. Tuan Aiman sabar. Kalau orang yang boleh bersabar dengan Aiman punya lama, kenapa Aiman tak boleh sabar dengan orang lain? Okey, macam ni. Apa kata kita selesaikan sifat iradah tu, boleh bagi saya masa? Tak. Saya nak saya dulu yang tu yang main malam ni. Sebab saya rasa Ustaz Jim betul, Aiman betul, Kak Azhar betul. Tuan Zuhairi, saya bagi peluang je, saya bagi peluang untuk tuan minta nak jelaskan supaya saya diam. Jadi sebab tu saya tanya dulu, ma'ani dengan ma'nawiyah ni apa perbezaan dia? Perbezaan dia, sifat ma'ani ni sifat wujudiah, sifat ma'ani sifat wujudiah, sifat ma'nawiyah sifat hal. Tuan boleh bagi contoh tak dekat saya? Untuk kudrat dengan kaunuhu qadiran. Berkuasa dengan hak dan berkuasa tu, tuan bagi macam ni, dia macam ni tuan. Dia kalau kita nak ikut Imam Abu Hasyim Asy'ari, jawab Zuhairi, tolong jawab berdasarkan soalan, bukannya buat asumsi begini bukan. Soalan Ustaz dah clear dah. Kenapa tak nak jawab? Tolong bagi satu contoh. Kudrat dengan kaunuhu qadiran ni, berkuasa dengan hal keadaan berkuasa tu,
Bagi contoh yang boleh kita semua dalam grup faham. Apa beza dia? Ustaz minta contoh. Berilah contoh. Jangan begini. Saya nak bagi contoh. Saya datang bukan nak sebenarnya nak argue siapa-siapa tahu, sebab saya datang. Jawab direct. Tak perlu saya boleh selesaikan. Okey, saya selesaikan Jawab dulu. Kalau apa contoh? Kalau sifat manawiyah bagi Imam Abu Hasan Asy'ari adalah samarah sifat bagi sifat-sifat ma'ni. Kalau bagi itu teori. Saya nak contoh, nak bagi sifat makni. Saya faham. Contoh. Tolong bagi contoh yang tuan faham untuk membezakan kudrat dengan kaunuhu qadiran, iradat dengan kaunuhu muridan. Macam mana nak bagi faham orang? Contohnya apa? Tolong bagi contoh. Kalau kita kata kudrat dengan makna perkuasa ni ismi kan, maknanya ada sifat wujudiah. Astagfirullahalazim. Faham. Zuhairi, faham soalan tak? Soalan Ustaz minta contoh. Itu pada tulisan tuan. Itu pada tulisan kitab. Saya faham. Tapi masalah sekarang contoh nak bagi faham. Kalau Ustaz dah faham, maknanya kita selesai kat situ sebenarnya. Saya rasa saya sebut kalau tuan tak gagal bagi contoh, maknanya tuan tak faham perbezaan makni manusia. Lalu tuan kata itu sifat wujudiah. Yang saya tanya wujudiah tu pada siapa pun tuan tak dijawab. Tuan buat merujuk wujudiah tu sifat makni, Ustaz. Tak ada pada siapa? Pada Tuhan lah. Tuhan dia ada. Ya, jangan jawab tak ada pada siapa. Jawab sepatutnya. Kalau tuan masuk peperiksaan, orang tanya wujud, tuan jangan jawab tak ada pada siapa, pada makni. Tuan kena jawab sifat tu wujudiah pada zat Allah. Sifat yang mengurat. Wujudiah sifat makni, dia betul-betul wujudiah, dan zat Tuhan betul-betul wujudiah. Dan kita faham maknawiyah ni, dia melekatkan sifat makni dengan zat Tuhan. Dekat situ kita faham maknawiyah. Tuan boleh yang tuan bagi itu bercanggah dengan kitab, yang tuan bagi itu bercanggah dengan kitab Risalah Tauhid yang saya sebut pada Aiman tadi. Tak, tuan. Ini dah. Tuan, bila saya cakap tuan diam dulu. Tadi tuan cakap saya diam. Bila saya cakap tuan dengar pula. Tuan jangan potong-potong macam Aiman. Baik, tadi saya bagi peluang tuan cakap. Baik. Dalam kitab Risalah Tauhid dia sebut, barang siapa yang mengasingkan antara sifat dengan zat, kafir dalam kitab Risalah Tauhid. Bila dia mengatakan ini kudrah Allah, tidak ada kaitan dengan zat, kafir. Tuan buka kitab Risalah Tauhid. Pada faham tuan, dalam Risalah Tauhid sebut macam tu, makna dia apa? Cuba tuan hurai kat saya. A few minutes later. Tuan Zuhairi, hurai kat saya. Apa maksud kitab tu? Orang yang mengasingkan sifat ma'ani tadi dengan zat tadi, dalam kitab Risalah Tauhid kata kafir. Tuan tak percaya, tuan buka. Faham tuan apa? 3 days later. Saya boleh terang, Ustaz? Boleh, silakan. Sebab tu di sini, kalau kita tengok kitab Baqarah Rahman ni, karangan pada Mekah, Syekh Wahid Ismail Mekah, Syekh Wahid Ismail Patani, dia cakap memang sifat wujudiah, sifat makni wujudiah dan zat wujudiah. Sebab itu kita kena faham sifat maknawiyah, sebab sifat maknawiyah ni lah yang melekatkan sifat makni pada zat Tuhan ni. Untuk menafikan zat Tuhan berbilang-bilang. Sebab sifat Tuhan ni memang berbilang-bilang. Sebab saya setuju dengan Ustaz. Kalau kita nafikan sifat makni ni, memang kita dia sebenarnya tak kafir, Ustaz. Dalam kitab bukan saya kata kafir. Kitab saya bukan saya kata kafir. Kitab Risalah Tauhid kata kafir. Tuan nak marah, tuan marah pengarang kitab. Jangan sebut dekat saya. Dan sekarang ni saya rasa jangan kata jumhur ulama dia tak kafirkan orang tolak sifat makni. Dengar dulu. Jadi sekarang ni apabila tadi tuan kata tak, sifat makni itu sifat wujudiah pada makni sendiri. Sekarang tuan mengaku pula, bila saya baca tu tuan mengaku pula bahawa sifat tu pada zat. Tadi tuan menafikan. Jadi maknanya tuan tak faham.